Okey, Assalamualaikum anak-anak semua, murid-murid tahun 3. Apa khabar semua? Okey, hari ni kita akan sambung pelajaran kita yang lepas. Okey? Boleh tak kita sama-sama belajar? Okey, sihat tak semua? Okey, so kita harap kita dapat belajar dengan baiklah hari ni ya. Okey, tajuk yang teacher nak ajar hari ni ialah tajuk baru. Tahu tajuk baru? Sebelum ni kita belajar tajuk haiwan. Okey, hari ni kita nak belajar tajuk tumbuh-tumbuhan. Okey. Kamu dah ready semua? Okey, sebelum tu bolehlah sediakan buku teks Sains tahun 3 dan juga buku nota. Tulis letaklah di tepi kamu ya. Okey. Okey. Seterusnya, kalau buku teks sains muka surat 71. Okey, semua orang boleh buka muka surat 71. Okey, kat muka surat tu dia tulis tajuk apa? Program penanaman semula pokok bakau. Okey, adalah gambar orang tengah buat apa tu? Orang tengah tanam pokok bakau. Okey, cuba kamu fikirkan sejenak. Kenapa? Kenapa orang tu tanam semula pokok bakau? Boleh fikirkan tak? Kenapa orang tu tanam semula pokok bakau? Okey, saya harap murid-murid semua ya boleh fikirkan sekejap. Okey. Dapat tak jawapan dia? Dapat tak jawapan dia? Jawapannya kita tanam pokok bakau supaya mengelakkan hakisan tanah di kawasan itu. Okey, itu jawapan yang pertama boleh kita fikirkan. Okey, jawapan yang kedua, kenapa kita tanam semula? Supaya pokok atau tumbuhan itu tidak pupus. Okey, kalau pupus dah tak ada dah, tak boleh jumpa kan? Okey, itu antara jawapan yang boleh kita bincangkan. Tetapi hari ni teacher tak nak ajar tentang pokok bakau. Okey, bukan pokok bakau. Bukan tentang pokok bakau. Itu intro. Nak bagi kamu warm up. Nak bagi kamu faham ataupun mula berfikir. Okey? Okey, seterusnya apa yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan hari ni yang teacher nak ajar ialah cara apa? Cara pembiakan tumbuh-tumbuhan. Okey, kalau kamu ada dengan buku teks tadi, boleh buka muka surat 72. Okey, muka surat 72. Okey, cuba tengok. Muka surat 72, kamu nampak pelbagai tumbuhan dengan apa? Dengan buahnya, daunnya, akarnya ditunjukkan. Betul tak? Okey. So, boleh tengokkan gambar dalam buku teks awak. Okey, yang pertama kita nak belajar sama-sama hari ini ialah cara tumbuhan membiak yang pertama. Okey? Okey, tumbuhan-tumbuhan perlu membiak supaya tidak pupus. Kan yang macam kita bincang tadi, dia tidak pupus maknanya dia tidak hilang dari muka bumi ni. Dia masih ada apa? Masih ada dia punya spesies dia. Maknanya kita boleh jumpa lagi, kita boleh biakkan dia lagi. Okey? Tumbuh-tumbuhan boleh membiak dengan pelbagai cara. Okey, pelbagai cara. Yang pertama teacher nak ajar hari ini ialah tumbuhan membiak melalui biji benih. Biji benih. Okey, pokok yang berbuah membiak melalui biji benih. Okey, biji benih. Okey, contoh pokok yang diberi dalam buku teks awak ialah pokok cili dan juga pokok betik. Cuba awak tengok. Pokok cili ataupun lada. Mak kita selalu masak kan musim-musim PKP ni asyik lapar je perut awak kan nak makan. Okey, jadi mak boleh masakkan sambal lada, sambal apa lagi? Masakkan gulai lemak merah, cili api. Jadi dari mana datangnya pokok cili tu? Macam mana ia ditanam?
Okey, ia ditanam melalui biji dia. So kalau mak awak masak hari ni, nanti pergi tengok. Kalau tumbuk lada tu apa yang berlaku? Biasanya terpercik apa? Terpercik biji dia. Okey. Okey, satu lagi kalau senang awak nak tengok pokok buah lada kering. Lada kering. Kalau awak potong, guntingkan lada kering tu, tahu tak lada kering? Dia akan ada biji banyak dalam dia. Jadi itulah biji benih. Boleh? Boleh? Okey. So, yang seterusnya yang diberikan ialah pokok betik. Pokok betik kalau kita potong buah dia yang dah masak tu, yang warna apa? Yang warna oren kemerahan tu yang dah masak betul, yang dah manis tu. Kita potong. Tentu awak semua pernah makan buah betik. Betul tak anak-anak, murid-murid? Okey, potong buah betik tu kita akan dapati banyak biji di dalamnya. Jadi biji itu adalah biji benih. Kita tanamkan biji benih itu supaya menjadi pokok betik yang baru. Okey, faham? Faham tak? Boleh? Okey. So, seterusnya, boleh tak? Okey. Teacher pergi kepada yang kedua, iaitu pembiakan tumbuhan melalui yang kedua melalui anak pokok. Macam mana anak pokok ni? Awak je ke ataupun kamu sahaja ke yang ada adik-beradik, ataupun ibu bapa kamu sahaja ke yang ada anak? Okey, jadi tumbuhan juga mempunyai anak pokok. Tahu tak anak pokok? Maksudnya, satu pokok induk ataupun satu pokok yang besar, okey, dia akan ada apa? Dia akan ada anak yang kecil-kecil di tepi dia. Okey, boleh dapat tak? Boleh catch up tak? Boleh tangkap tak apa yang teacher terangkan ni? Okey? Okey, dalam buku teks dia ada tunjukkan kepada kita apa? Contoh pokok. Pokok pisang dan juga pokok keladi. Tadi pokok cili dengan pokok betik. Okey, sekarang ni pokok pisang. Tipulah kalau tak pernah makan buah pisang, tak pernah makan goreng pisang. Mesti pernah kan? Sedap. Okey. Jadi, kalau awak kat rumah awak ada pokok pisang, ada mak awak tanam pokok pisang, awak pergi tengok nanti di tepi dia ada anak-anak dia yang kecil yang tumbuh, yang ada daun, ya. Jadi itu adalah anak pokok pisang. Orang yang buat kebun pisang, yang tanam pisang beratus-ratus pokok, macam mana dia tanam pokok pisang? Adakah ambil biji daripada buah pisang ataupun ambil sebiji pisang ataupun ambil setandam pisang tanam dalam tanah? Tak kan? Okey, so pisang mempunyai cara pembiakan dia tersendiri, iaitu anak pokok. Ambil anak pokok di tepi dia dan tanam di tempat yang lain supaya pokok pisang tadi membiak menjadi anak pokok pisang tadi menjadi pokok pisang yang baru. Okey, jelas tak? Teacher terang? Okey, saya harap kamu dapat ikuti apa pembelajaran kita hari ini. Okey? Okey, murid-murid, seterusnya contoh yang kedua ialah pokok keladi. Pokok keladi. Okey? Sambil-sambil tu awak boleh fikirkan pokok apa lagi yang membiak secara anak pokok. Okey, pokok keladi ni kita tanam, dia ada keladi yang beracun, ada keladi yang biasa. Jadi kita kena tengok keladi yang boleh dimakan dan keladi yang tidak boleh dimakan. Jadi macam mana sekalipun pokok keladi akan membiak melalui anak pokok dia. Sama seperti pokok pisang, kita akan ambil anak pokok dia dan tanam di tempat yang
lain supaya dia tumbuh menjadi pokok keladi yang baru. Okey, boleh? Boleh? Okey. So, kita dah belajar dua cara. Jadi, boleh fikirkan apa lagi tumbuhan lain yang membiak dengan dua cara ini. Okey? Anak pokok juga, ini sekadar pengetahuan awak ya, ataupun maklumat tambahan. Anak pokok juga disebut sulur. Ya, sulur, S-U-L-U-R, sulur. Jadi dia akan tumbuh juga macam anak pokok itulah. Nama lain dia sulur. Jadi kita ambil sulur tu sebagai cara pembiakan dia. Okey, boleh anak-anak? Boleh murid-murid? Okey. So, teacher bergerak atau beralih kepada cara yang ketiga. Ya, cara yang ketiga ialah pembiakan dia. Cara nak biakkan pokok itu ialah batang bawah tanah. Macam mana ada batang bawah tanah? So, hari ni teacher nak terang. Maksud batang bawah tanah itu ialah sesuatu tumbuhan atau buahnya diambil dan ditanam buah itu. Contoh yang paling tepat atau paling mudah nak faham, dalam buku teks awak dia ada bagi pokok bawang dengan pokok ubi kentang. Kita jarang jumpa pokok bawang dengan pokok ubi kentang, betul tak? Kalau pergi pasar raya, ikut mak awak pergi mana? Pergi membeli belah, barang-barang dapur, barang-barang makanan. Kita hanya jumpa isi kentang ataupun buah kentang sahaja. Kita akan jumpa buah bawang sahaja. Betul tak? Pokok dia kita tak kenal. Cara nak biakkan dia, nak tumbuhkan dia, nak tanam dia macam mana? So, dia menggunakan kaedah ataupun cara pembiakan batang bawah tanah. Apa ya murid-murid batang bawah tanah? Batang bawah tanah, kalau senang awak nak faham, okey, ambil buah tu ya, sebiji. Contohnya teacher bagi sebiji bawang. Okey, sebiji bawang. Okey, bawang tu, ambil buah bawang tu dan tanam dia satu biji. Nanti dia akan tumbuh apa? Tumbuh anak pokok. Mula-mula dia tumbuh pucuk. Lepas tu akan jadilah anak pokok yang baru. Sama juga buah kentang. Ya, biji kentang. Ambil sebiji kentang tu. Lepas tu awak akan tanam kentang tu. Ya. Nanti dia akan tumbuh daripada kentang tu menjadi pucuk, menjadi anak pokok. Seterusnya menjadi apa? Pokok kentang yang baru. Okey, itu cara melalui batang bawah tanah. Banyak lagi contoh pokok lain yang akan hidup ataupun membiak secara batang bawah tanah. Okey, mudah kan? Sebelum tadi apa terfikir-fikir awak? Okey, sekarang ni dah tahu kalau kita tanam buah dia, itu maksudnya cara penanaman batang bawah tanah. Okey. Dapat tak murid-murid? Okey. Seterusnya kita beralih kepada kaedah yang keberapa? Kaedah yang keberapa? Kaedah yang keempat. Okey. Kaedah yang keempat, spora. Boleh eja ya. S-P-O-R-A. Spora. Okey, spora. Mungkin perkataan ini ataupun maksud dia baru bagi awak. Ya, mungkin awak tak pernah dengar sebelum ni. Okey. Jadi hari ini teacher nak bagi tahu spora ni adalah kebiasaannya pokok yang tidak berbunga. Pokok yang tak ada bunga. Teacher nak bagi tahu pokok yang ada di dunia kita ni kebanyakannya pokok yang berbunga, tetapi ada juga di antaranya pokok yang tidak berbunga. Jika pokok itu tidak berbunga, dia kebiasaannya atau selalunya akan membiak melalui spora. Boleh? Okey.
Mesti awak tertanya-tanya, apa itu spora ya teacher? Spora ialah apa? Debu atau macam serbuk halus yang ada di bawah kelopak daun dia. Macam mana saya nak cakap ya? Macam bintik-bintik halus. Tapi dia macam debu. Gambar yang awak tengok dalam buku teks tu, dia telah dibesarkan di bawah mikroskop. Jadi awak nampak dia macam debu-debu, tumpuk-tumpuk halus, ya. Kalau di bawah daun paku pakis dan juga cendawan tu. Paku pakis berbunga tak? Tak ada kan? Dia hanya ada daun-daun sahaja. Cendawan juga tidak berbunga. Okey? Okey, seterusnya macam mana dia boleh membiak kalau dia hanya ada debu ataupun spora? Cara dia membiak, kalau haiwan terlanggar pokok itu, ataupun angin ribut, angin kuat, ataupun manusia ambil pokok itu, dan spora dia akan jatuh atau berterbangan ditiup angin. Jadi, bila dia jatuh dan jatuh ke bumi, maka dia akan tumbuh. Lama kelamaan dia akan tumbuh menjadi pokok yang baru. Sebab itulah kalau kita tengok pokok paku pakis ya, dalam buku teks awak, pokok paku pakis ni, tengok pokok paku pakis, dia banyak. Bila dia tumbuh tu banyak. Adakah orang yang pergi tanam? Tak ada kan? Jadi kebanyakannya dia akan tumbuh sendiri melalui spora yang ada di bawah daun dia. Okey, jelas tak? Okey, teacher harap penerangan teacher boleh awak faham. Okey, itu cara yang keempat. Jadi, cara seterusnya hari ini kita belajar cara pembiakan tumbuhan ni, cara yang kelima. Okey, cara yang kelima ialah keratan batang. Keratan batang daripada pokok itu, daripada pokok induknya. Okey, apa contoh yang buku teks bagi tu? Pokok ubi kayu dan juga pokok bunga kertas. Kat rumah saya apa ada pokok bunga kertas? Bolehlah tengok nanti ya. Okey, pokok ubi kayu pun sama. Macam mana nak tanam dia? Macam mana nak biakkan dia? Kita kena ambil batang dia, potong dan cucuk sahaja dalam tanah ataupun tanam sahaja dalam tanah. Itu maksudnya keratan batang. Mudah kan nak tanam pokok yang membiak secara ini? Ya, secara keratan batang ini. Memang mudah. Kita pancas. Kalau kat kampung, kita sebut pancas. Potongkan saja batang dia dan cucuk. Terutamanya pokok bunga raya. Pokok bunga raya sangat senang nak tanam. Kita cucuk saja batang dia ataupun kita ambil keratan batang tu, kita letakkan dalam tanah dan kita jaga sehingga dia tumbuh menjadi pokok yang baru. Senang kan? Anak-anak, murid-murid, teacher? Okey. Cara yang kelima. Jadi banyaknya cara, teacher. Okey, 5 cara sahaja yang baru kita belajar. Okey, dan seterusnya ada berapa cara lagi? Setakat ini. Tinggal satu lagi cara dia. Okey, cara yang terakhir ataupun cara yang keenam ialah daun. Daun. Okey. Mesti fikir. Macam mana daun boleh dibiakkan? Orang tanam biji, kerat batang, tanam batang bawah tanah, spora. Tapi yang ni, daun dia. Daun dia boleh membiak dengan sendirinya. Teacher nak cerita sikit ya. Masa teacher kecil-kecil dulu, teacher suka ambil daun pokok setawa. Tahu tak daun pokok setawa? Dia ada tunjuk dalam buku teks. Okey, pokok setawa. Sekarang ni teacher tak pastilah. Selalu dekat sekolah ada tanam. Tapi sekarang agak
agak susahlah nak jumpa ya, ataupun memang ada ditanam di tempat lain, tapi masih ada pokok ni, dia belum pupus ya. Pokok setawa dia akan ada daun kecil-kecil di tepi daun yang besar. Daun kecil-kecil di tepi daun yang besar. Jadi, teacher ambil daun tu masa dulu-dulu kan. Masa teacher sedang kanak-kanak, teacher ambil daun tu dan letak apa? Letak di dalam buku. Lama-lama tengok ada daun dia. Itulah masa kanak-kanak riang. Okey, jadi kalau kita tengok daun tu dia akan tumbuh sendiri dan akan jadi pokok yang besar. Itulah cara pembiakan melalui daun. Ya. Bukan semua daun tahu, bukan semua daun pokok boleh tumbuh, kecuali pokok tertentu sahaja yang Allah dah jadikan, Allah dah ciptakan dia sebagai membiak melalui daun. Antaranya yang kita belajar ni pokok setawa. Yang pertama. Contoh yang kedua, pokok lidah jin. Lidah jin. Takutnya dengar lidah jin. Okey. Lidah jin juga disebut lidah buaya. Lidah buaya. Jadi pokoknya itulah, pokok ni pernah viral satu ketika dulu ya, dalam 2-3 tahun lepas. Mahal pokok ni ya, bila dah viral tu jadi mahal ya. Dia bermacam-macam jenis sebenarnya, berpuluh-puluhan jenis pokok lidah jin ni. Dan pelbagai bentuk sama, cuma corak dekat atas daun dia tu pelbagai. Ada kuning saja, ada campur kuning, ada bentuk campur-campur tiga color, kuning, hijau sikit, hitam sikit. Itu pokok lidah jin. Tapi macam mana nak biakkan dia? Kenapa dia viral? Sebab dia mudah dibiakkan dan cantik katanya. Tapi kat rumah teacher tanam dekat luar sahaja. Teacher pun ada pokok lidah jin ni ya. Cara dia letak dalam pasu biasalah kan. Kita letak dalam pasu, kita potong sahaja daun dia tu. Yang panjang-panjang tu awak nampak kan? Dia bagi contoh tepi tu, dalam bulatan tu. Potong sahaja potong sahaja daun tu sekerat, separuh dan tanam dalam pasu yang baru. Jadi tumbuhlah pokok lidah jin yang baru. Boleh tak? Mudah kan? Senang kan? Cuma kita kena faham betul-betul pokok dia dan cara pembiakan dia. Jadi ada berapa hari ini kita dah belajar, murid-murid? Ada 6 cara pembiakan ataupun cara tumbuhan membiak. Okey? Teacher yakin kamu boleh bagi berbagai contoh tumbuhan yang lain daripada yang diberitahu ni dengan kaedah pembiakan yang betul. Betul tak? Okey, so ada 6 kita dah belajar hari ini. Kan? Jadi, sebagai teacher nak bagi tahu? Kebat, kemahiran berfikir aras tinggi. Teacher nak awak fikirkan, carikan maklumat di hujung jari sekarang kan. Awak boleh Google, boleh search, awak cari apakah tumbuhan yang membiak melebihi daripada satu cara. Maksudnya, tumbuhan itu ada 2 cara pembiakan dia. Jelas tak murid-murid? Nanti search ya. Okey, boleh cari 2 cara pembiakan tetapi dia tumbuhan yang sama. Okey. Ni task awak ya, ni tugasan. Selain daripada buku aktiviti nanti teacher bagi, ini adalah tugasan kebat. Tugasan kebat. Okey, boleh ya murid-murid? Okey, sebelum teacher mengakhiri pembelajaran kita hari ini, teacher nak bagi tugasan ataupun kerja rumah, latihan. Semua orang ada buku aktiviti kan? Okey, jadi latihan awak, tugasan awak ialah
buku aktiviti muka surat 45 dan juga muka surat 46. Okey, muka surat 45 dan 46. Cuba cuba buat dengan sehabis baik. Okey. Dan hantarlah macam biasa, screenshot dan hantar dekat WhatsApp teacher. Okey. Okey, itu saja teacher rasa untuk hari ini pembelajaran kita, dan teacher harap kamu dapat apa yang teacher sampaikan. Teacher harap kamu dapat apa isi kandungan yang teacher nak ajar hari ini. Okey, itu saja. Sehingga bertemu lagi di kelas yang akan datang. Okey, stay safe everyone. Bye.